Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa sahbihi wa walah. Ila qiyamis sa'ah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una. Wanfa'na bima 'allamtana. Wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma yassir wa la tu'assir wa bitammin bil khair. Allahumma amin. Wa ba'd. Alhamdulillah, kita masih pada malam ini dalam ayat surah larangan. Malam ini kita bincang kita nak mulakan dengan membaca dahulu kita nak baca kembali ayat yang ke 200. Sikit lagi kita lihat pada ayat ke 200 itu insyaAllah. Pada halaman 31. Surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat yang ke 200. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah ada suara menyambut. Ahlan aja ya. Selesai. فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. Terjemahan. Kemudian apabila kamu telah selesai mengerjakan amalan ibadah haji kamu, maka hendaklah kamu menyebut-nyebut dan mengingati Allah dengan membesarkannya, sebagaimana kamu dahulu menyebut-nyebut, yakni memuji-muji datuk nenek kamu, bahkan dengan sebutan yang lebih lagi. Dalam pada itu, ada di antara manusia yang berdoa dengan berkata, Wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia. Orang-orang ini diberikan kebaikan di dunia dan tidak ada baginya sedikit pun kebaikan di akhirat. Baik. Sebabkan pada ini ceritanya masih lagi berkaitan dengan ibadah haji. Masih berkaitan dengan ibadah haji lagi. Beberapa peringatan Allah berikan hingga nanti, baki lagi ada beberapa ayat selepas ini. Allah bercerita tentang, bukan tentang cara-cara menunaikan haji, kan hanya sikit-sikit Allah masukkan. Dan bila kamu telah turun daripada Bukit Arafah, nak buat apa? Allah tak cerita nak pergi mana. Allah bagi tahu nak kena buat apa. Ni dan pada ayat ini Allah cerita bila dah selesai buat ibadah haji semua. So ada bahagian yang dia skip, kan. Alih-alih ceritanya yang telah selesai. Kenapa? Kerana dalam Al-Quran Allah tak bercerita tentang perjalanan nak menunaikan haji itu dari satu checkpoint ke checkpoint yang seterusnya. Itu diterangkan oleh Nabi, kan, tapi dalam Al-Quran Allah menerangkan perkara yang penting untuk diberi perhatian. Walaupun ia bukanlah rukun. Maksud dia tak termasuk dalam rukun haji. Dia tulis itu kena ingat Allah, tak ada, ataupun berzikir kepada Allah, tak ada. Itu tak masuk dalam rukun. Tapi Allah terangkan, Allah sebutkan dalam Al-Quran, menandakan ia perkara yang perlu diberi perhatian. Sebab selalunya orang bila buat
kita khususkan pada ibadah, orang akan melihat kepada rukunnya untuk diselesaikan. Akan tapi roh kepada ibadah itu dilupakan. Maka orang menggerakkan badannya untuk melakukan ibadah, tetapi dia hilang daripada ibadah tersebut. Hingga dia telah selesai solat, dari sudut hukum fiqahnya ataupun dari sudut hukum fiqahnya, solatnya itu sah, ibadah hajinya itu sah, sebab rukun semua dia buat. Akan tetapi roh ataupun penghayatan kepada ibadah itu tidak ada. Maka jika solat, jadilah dia solat seperti Allah sebutkan orang yang mabuk, yang tidak tahu apa yang dia katakan. Maka bila dia menunaikan ibadah haji, dia lakukan semua rukun-rukunnya, akan tetapi ia cemari ibadah hajinya itu dengan perbuatan bertengkar, marah, tidak sabar, komplain, bercerita tentang orang, membuat perkara-perkara yang lara. Lalu di hujung haji itu dia merasakan dia telah mendapat haji mabrur dan orang kena panggil saya haji kat depan tu. Kalau orang tak panggil haji, dia tegur, saya dah haji, kena panggil haji. Banyak atau saya habis. Saya berhabis 30-60 ribu. 100 ribu saya habis. Kan? Boleh panggil lah nama haji tu. Maka Quran menekankan tentang roh. Kan? Kerana solat, ada orang yang solat rukunnya sempurna. Tapi bila dibawa ke langit, tiba kepada langit yang pertama sahaja, solatnya itu telah dicampakkan kembali ke muka dia. Kenapa bahagian penghayatan roh kepada ibadah itu tak ada. Maka ini bercerita tentang haji, Allah sedang menceritakan tentang roh yang perlu ada dalam ibadah tersebut. Bukan bercerita tentang rukun yang perlu dilakukan ketika menunaikan haji. Dan ini berlaku pada setiap ibadah yang kita nak lakukan. Kita bersolat, kita berdoa, kita berzikir kepada Allah SWT, kita berpuasa. Semua itu ada rohnya, dan haji adalah kemuncak. Semua ibadah tersebut bersatu dalam satu ibadah. Maka jika tidak ada roh dalam ibadah haji itu, maka pada ibadah-ibadah yang lain juga dia tidak ada roh padanya. Kerana tujuan nak menunaikan solat, ia sama dengan tujuan Allah letakkan bila nak menunaikan haji. Allah sebut tentang solat dalam surah yang ke-20, surah Taha, wa aqimis salata li zikri, dan tunaikanlah solat untuk mengingatiku. Tunaikanlah solat sebagai salah satu bentuk peringatan kepadaku. Dan kita terlihat beberapa ayat yang Allah bercerita tentang ibadah haji ini. Apa yang Allah sebutkan, tak ada dah. Dia dah terpadam. Okay. Bermula pada ayat 198, Allah kata fazkurullah. Allah ulang fazkurullah, maka berzikirlah atau ingatlah kepada Allah. Dua kali Allah sebut pada ayat ke-198. Ayat 100, ayat yang ke-200 ini Allah sebut lagi. Bila telah selesai ibadah haji, fazkurullah. Ingatlah Allah. Sebut-sebutlah nama Allah. Nanti ke depan kita akan lalu lagi, Allah sebutkan lagi tentang berzikir ataupun ingat kepada Allah. Maka tujuan ibadah haji dia sama dengan solat, untuk bentuk sebagai salah satu bentuk peringatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kalau tak ada itu, ingatan kepada Allah dalam menjalankan ibadah haji, dalam menjalankan solat, maka hilang besar daripada ganjaran solat dan juga haji itu. Kerana dibimbangi kita melihat kepada dah solat ke belum, dah naik haji ke belum, kan? Lalu saya dah solat dah, saya dah alhamdulillah dah naik haji dah, kan? Lalu solat dipandang dengan telah ditunaikan ataupun tidak. Dia tidak diberi perhatian kepada penghayatan ataupun roh solat yang Allah inginkan, iaitu sebagai salah satu bentuk peringatan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ini pada ayat ke-200 Allah sebutkan
sekali lagi apabila telah selesai menunaikan ibadah haji, maka nak buat apa? Fadhkurullah. Lagi sekali. Allah sebut lagi sekali. Kenapa? Kerana bimbang. Di antara satu point ke satu checkpoint yang lain itu ada bahagian yang terlepas. Ada bahagian yang terleka daripada mengingati Allah. Ada bahagian yang terlepas berzikir kepada Allah. Hingga terbuat mungkin perkara yang tak sepatutnya. Terlebih tidur ke, duduk pi lepak dengan kawan, sembang-sembang, cerita pasal aku kat Malaysia, buat apa? Kau kerja apa? Duduk kat mana? Kan? Bolehlah bersembang begitu kan. Tapi bimbang dihabiskan waktunya itu lepak-lepak dengan kawan. Ataupun dihabiskan waktunya itu untuk dapatkan kontak baru. Untuk bisnes, nak buat network dan sebagainya. Ataupun lepak sambil isap okok, pergi jalan ataupun tidur dan sebagainya. Maka dibimbangi terlupa untuk mengingati Allah, maka Allah ingatkan lagi. Bila dah habis nak buat apa? Ingatlah kepada Allah. Dan Allah nak sebutkan bagaimana nak membayangkan, nak ingat Allah tu macam mana punya kuat dan punya bersungguh dan penuh dengan perasaan. Allah kata seperti mana kita ingat mak kita, ayah kita, atuk kita, nenek kita. Seperti mana kita ingat kepada ahli keluarga kita. Kerana kita lihat kepada ayah kita. Khususnya diletakkan aba'akum, iaitu orang yang ke atas. Iaitu ayah, atuk, moyang yang ke atas. Maka seperti mana kita ingat ke ayah kita, kita kenal ayah kita. So, bila kita ingat kepada mak ayah tu, kadang kan sayu perasaan tu. Kadang boleh menangis ingat kat mak ayah. Maka begitu Allah nak bayangkan, bila kau nak ingat dekat aku, kau kena ingat macam tu. Selalu ingat. Kan? Kan selalu ingat. Kita kalau ada duit lebih kan, teringat nak bagi mak ayah. Belikan hadiah. Bawa mak ayah jalan-jalan. Bagi duit belanja. Apa-apa jadi ingat mak ayah. Waktu sihat ingat mak ayah. Waktu sakit ingat juga dekat mak ayah. Sebab nakkan doa daripada mak ayah tu. Nak pergi interview ingat mak ayah. So banyak waktu yang kita ingat mak ayah dan ingatan kita itu kuat. Maka begitu Allah nak membayangkan cara kita nak ingat kepada Allah, kuatnya sebagaimana kita kuat mengingati mak ayah kita. Dan Allah sebutkan, Allah beri perumpamaan kadzikrikum. Ka ni seperti. Maksudnya ini adalah bentuk perumpamaan. Ini perkara yang disebut, ini perkara yang diumpamakan. Maka Allah nak kata, seperti mana kamu duk ingat dekat ayah, dekat atuk, dekat moyang tu, kan? Kenapa kita duk ingat kat dia orang? Sebab mereka adalah orang yang penting dalam kehidupan kita. Cerita tentang mak, cerita tentang ayah, mereka orang yang penting dalam kehidupan kita. Kita perlukan mereka. Kalau tak ada mereka, kita pun tak adalah. Yang tak adalah beribu dan berayahkan mereka. So, mereka sangat penting dalam kehidupan kita. Maka Allah mengumpamakan begitulah seperti mana kita memerlukan mak ayah kita dalam kehidupan. Begitu seseorang itu perlu kepada Tuhan. Perlu kepada Tuhan. Jadi Allah letakkan kadzikrikum, Allah letakkan dalam bentuk perumpamaan. Nak bagi tahu bagaimana ingatan kau kuat dekat mak ayah kau sebab kau perlukan dia orang. Kau bergantung dengan dia orang di awal permulaan kehidupan kau sampai kau boleh berdiri sendiri. Maka begitu kau perlukan kepada Allah. Nak bayangkan, kita tak boleh nak bayangkan macam mana kita perlukan Allah tu. Kita rasa saya perlukan Allah, saya perlukan Allah. Tapi macam mana boleh kita bayangkan macam mana nak bayangkan kita betul-betul perlukan Allah supaya kita boleh feel benar-benar kita memerlukan Allah. Maka Allah beri contoh dia. Allah beri perumpamaan. Allah kata umpama macam kau perlukan mak ayah kau. Kadzikrikum aba'akum. Di mana engkau ingat kepada mak ayah kau sebab dia banyak berjasa pada engkau dan kau sangat perlukan kepada mereka. Mereka memainkan peran yang sangat penting dalam kehidupan kau. Begitu juga engkau perlukan Tuhan dalam kehidupan. Yang mana kalau tak ada mak ayah, kita tak ada. Kalau tak ada Tuhan, tak ada lagi kita. Kalau mak ayah dulu,
tak bagi kita makan, waktu kita kecil dulu, dapat makan lagi tu, tak makan lagi tu. Mak masak lambat, lapar lagi tu. Mak tak masak hari tu, mogok, memang tak makan lagi tu. Begitu Allah. Kalau Allah tak bagi kita rezeki, tak adalah kita rezeki pada waktu itu. Maka bila kita melihat kepada mak ayah, ia Allah sebutkan, ia sepatutnya membawa ingatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab itu dalam ayat Quran, Allah banyak sebutkan, Allah banyak gandingkan dia dengan ibu bapa. Kan? Wasainal insana, maaf. Wasainal insana biwalidayhi ihsana. Maksud kalau dalam surah Al-An'am itu Allah sebutkan, Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum. Mari sini aku beritahu kepada kamu semua apakah dia perkara-perkara yang telah diharamkan ke atas kamu. Alla tusyriku bihi syai'a. Janganlah kamu mensyirikkan Allah dengan sesuatu yang lain. Wabil walidaini ihsana. Hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua ibu bapa. So Allah sebut dia, kemudian Allah sebut ibu bapa. Dalam surah Luqman pun sama. Bila dia berpesan kepada anak dia, jangan syirik kepada Allah. Kerana sungguh kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Lepas tu dicerita tentang berbuat baik kepada kedua ibu bapa. So Allah selalu gandingkan diri dia dengan ibu bapa. Tujuannya apa? Supaya bila kita tengok mak ayah, kita ingat, membawa ingatan itu kepada Tuhan. Supaya kita bolehlah nampak, bolehlah feel sikit. Kan? Macam mana kita perlu pada mak ayah tu. Begitu juga kita perlu kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kita dengan mak ayah, walau macam mana pun kita dah dewasa kan, kita dah berumur ke, tetap bila jumpa mak ayah tu, kita rasa macam kita budak-budak lagi. Kan? Rasa macam budak-budak lagi. Mak tu masih layan kita macam kita kecil lagi. Masih bila kita balik tu, walaupun dah berumur, dah berkahwin, kita dah bercucu. Kan? Kita balik kampung, masih lagi mak tu masakkan untuk kita. Masakkan lauk favorite kita. Hidangkan lagi untuk kita. Kan? Masih dia layan kita. So kita bila dengan mak ayah tu, kita sentiasa rasa macam selamat. Kita rasa macam budak-budak yang memang perlukan kepada mak ayah, mengharapkan kasih sayang daripadanya. Maka begitu Allah nak bagi gambaran, kita perlukan kepada Tuhan itu. Sebab itu Nabi SAW pun bersabda, ridallah fi ridal walidain wa sakhatallah fi sakhatil walidain, atau wa sakhatar rabb fi sakhatil walidain. Keridaan Allah bersama dengan keridaan kedua ibu bapa, dan kemurkaan Allah itu bersama dengan kemurkaan ibu bapa. Allah selalu gandingkan, dan dalam ayat ini juga Allah gandingkan dirinya dengan abaakum. Kenapa? Kerana nak kita nampak connection dan boleh feel macam mana kita betul memerlukan satu Tuhan yang sentiasa memerhatikan dan mengambil tahu, menguruskan kehidupan kita. Au asyadda zikra, ataupun ingatan ataupun sebutan pujian itu lebih lagi kepada Allah daripada kita menyebut ataupun mengingat kepada datuk nenek, mak ayah kita. Kalau sebut sebahagian daripada manusia, ada yang dia berdoa, wahai Tuhan kami, berikanlah kepada kami dunia kebaikan, berikanlah kepada kami dunia. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq, dan tidak ada bagi sedikit pun kebaikan di akhirat. Dia kata Rabbana atina fid dunya. Wahai Tuhan kami, berikanlah kepada kami dunia. Ada tak perkataan hasanah? Tak ada. Kan Rabbana atina fid dunya. Kalau yang satu lagi doa, wa minhum may yaqulu Rabbana atina fid dunya. Ada hasanah kat belakang tu. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. So diletakkan ada hasanah selepas perkataan fid dunya itu. Kalau yang atas ni dia tak ada. Rabbana atina fid dunya je. Apa beza antara dua doa ini? Dia ada satu je perkataan hasanah yang ditambah. Tapi perkataan ini mahal nilai dia. Menjadikan satu doa itu betul ataupun tidak. Kerana dalam nak berdoa, dia ada seni dia. Ada cara dia untuk nak berdoa. Dan doa yang di atas ni, Rabbana atina fid dunya,
ia adalah doa yang selalu diminta oleh manusia. Apa dia? Manusia minta agar diberikan dia tak sebutlah, dia tak adalah sebut sebiji macam ni. Tapi kesimpulannya ialah dia minta seolah macam, ya Allah berikanlah kepada aku dunia. Dia minta macam tu seolahnya lah. Tapi tak adalah orang tak pernah dengar pun orang doa macam tu. Kan? Tapi bentuk yang didoakan bagaimana? Ya Allah, murahkanlah rezeki aku. Ya Allah, bagilah aku anak. Ya Allah, bagilah aku kaya. Ya Allah, bagilah aku naik pangkat. Bagilah rumah besar. Boleh beli kereta mewah. Boleh hidup senang. So, itu semua doa yang selalu diminta. Kan? Maka kalau maka Al-Quran menyimpulkan doa yang begitu, dia ibarat kita meminta begini. Rabbana atina fid dunya. Wahai Tuhan kami, berikanlah kepada kami dunia. Itu kesimpulannya. Sedangkan dalam berdoa tu kita terlupa satu perkataan, iaitu hasanah. Kenapa? Kerana boleh tak nak minta dunia? Boleh. Sebab doa kat bawah pun sama, dia minta dunia juga. Tapi dimintakan apa? Daripada dunia itu yang memberikan kebaikan kepada diri dia. Minta daripada dunia apa yang memberi kebaikan kepada diri dia. Kita selalu minta murah rezeki, kaya, naik pangkat dan sebagainya. Kita minta begitu je. Ada tak lepas belakang tu kita sebutkan, ya Allah, kalaulah aku kaya, kalaulah aku naik pangkat, ya Allah bagilah aku naik pangkat, ya Allah bagilah aku kaya. Dan kalau itulah yang baik untuk aku, ya Allah, maka berikanlah. Kan? Ada tak kita sambung kat belakang tu? Ya, selalunya kita terlupa. Soalnya kita doa yang depan tu je. Minta murah rezeki, doakan anak bagi lulus exam, doakan anak bagi dapat belajar kat sini, bagi dapat masuk dekat sini dan sebagainya. Doa tu semua kan. Bagus, itu doa lah. Tapi kita lupa satu perkataan hasanah tu. Hasanah itu yang kita mengembalikan ilmu tentang perkara itu kepada Allah. Perkataan hasanah. Jika tidak, kita hanya meminta mengikut dengan berdasarkan kepada ilmu kita. Dan betapa ceteknya ilmu kita berbanding dengan ilmu Allah Azza wa Jalla. Itu yang diinginkan oleh Fir'aun adalah apa? Kekuasaan. Dia ingin orang patuh dengan dia. Dia bunuh anak lelaki sebab apa? Tak nak ada orang yang mencabar dia. Pada dia, itu adalah satu bentuk kebaikan pada dia. Diberikan kekuasaan dan jawatan. Pada siapa? Pada dia. Dia dapat tak? Dia dapat. Tapi akhirnya adakah perkara itu memberi kebaikan kepada dia? Tidak. Qarun minta diberikan harta, berikan ilmu. Dia dapat tak? Dia dapat. Tapi adakah itu memberi kebaikan? Tidak. Jika kita banyak meminta perkara-perkara tentang dalam kehidupan dunia kita, boleh, tak ada masalah. Cuma kalau nak ingatkan tang belakang tu masukkan perkataan hasanah. Kerana hasanah itu adalah bentuk kita bergantung kepada Allah. Kita minta apa yang kita nak minta, tapi tang belakang tu kita tutup dengan, ya Allah, kalau apa yang aku minta ni baik untuk aku, maka berikanlah ya Allah. Tapi kalau dia tak baik untuk aku, maka jangan. Berikanlah aku kesabaran dan redha atas apa yang engkau telah tetapkan, dan gantikanlah aku dengan sesuatu yang lebih baik daripada itu. Itu perkataan hasanah. Kita meletakkan permintaan kita kepada ilmu Allah Azza wa Jalla. Kita letakkan di sana. Maka ini kesilapan dalam berdoa yang kita nak betulkan bersama. Kita boleh minta murah rezeki, boleh minta dapat anak, boleh minta dapat jawatan, boleh minta lah. Akan tapi belakang tu letak hasanah. Balikkan semuanya kepada Allah. Kerana kita nakkan semua itu jadi kebaikan. Betul tak? Kita nak tak kalau kita diberi kekayaan tapi keluarga berpecah? Tak ada. Bila kita minta kaya itu, kita mengharapkan apa? Kalau aku kaya, aku nak belanja anak isteri aku. Betul tak? Kita nak bagi apa yang dia orang nak. Itu harapan kita bila kita banyak duit. Tapi kita tak tahu adakah itu yang akan berlaku ataupun tidak. Sebab itu kena letak hasanah.
dalam apa sahaja yang kita minta. Jika tidak, Allah akan bagi kekayaan. Lalu dengan kekayaan itu memecah belahkan keluarga itu. Orang ni berebut nak, orang ni nak, akhirnya bergaduh. Sesama adik-beradik, mak ayah dan sebagainya, akhirnya pecah. Dapat tak kekayaan yang diminta tu? Dapat. Tapi akhirnya berpecah belah keluarga. Kenapa? Hasanah itu tidak dimasukkan dalam permintaannya, dia terlepas pandang. Kerana tak ada orang yang kita pernah dengar, ya Allah bagilah pada aku dunia. Ya Allah bagilah pada aku dunia. Tak ada siapa yang pernah minta yang begitu. Cuma bentuk doa kita itu Allah simpulkan pada Rabbana atina fid dunya. Itu sahaja. Dan setelah berdoa itu sebutkan wama lahu fil akhirati min khalaq, ke akhirat dia dah tak ada dapat apa-apa dah lagi bahagian. Beritahu kepada kita orang yang dia berdoa minta macam-macam dekat Allah tapi dia terlupa untuk apa yang dia minta itu, dan agar beri kebaikan kepada di akhirat, agar kekayaan yang dikurniakan memberi manfaat kepada dia di akhirat, agar kepandaian, ilmu, anak-anak, jawatan itu semua dapat memberikan manfaat kepada dia nanti di akhirat. Jika tidak, Allah akan kurniakan tetapi manfaatnya hanya setakat di dunia saja, dia tidak berpanjang. Ini bentuk doa yang Allah tegur kepada orang yang pergi menunaikan haji. Kerana pergi bukan setakat menunaikan haji, orang yang kalau pergi Mekah je pun memang list doa dia panjang dah. Kalau tak panjang pun dia memang dah ada doa yang dia nak pulun kau-kau yang dia minta. Dan kebanyakannya adalah semuanya berkaitan dengan kehidupan dunia dia. Nak bagi keluar pada musibah, nak bagi senang dan sebagainya, boleh, tak ada masalah. Cuma Allah ingatkan, sebut hasanah dan gandingkan dengan akhirat. Jangan terlupa agar apa yang kita minta itu menjadi satu kebaikan pada kita, dia bukan menjadi satu keburukan. Kerana yang tahu baik dan buruk itu hanya Allah sahaja. Kita hanya tahu minta aja. Kita hanya tahu minta, baik ke buruk kita tak tahu. Macam budak kecil lah kan, dia hanya tahu main je. So apa yang dia nampak dia main je, dia tak tahu bahaya ke tak bahaya kan, dia tak tahu. Macam baby kan, macam anak saya kecil kan, dia tahu dia nak merangkak je atas katil tu, dia tak tahu dia tak boleh main dekat bucu katil, nanti jatuh ke bawah. Dia tak tahu. Yang dia tahu dia nak main je atas katil tu, nak berangkak, nak berjalan, dia tak kisah dah sampai hujung jatuh bawah ke apa ke, dia tak kisah. Dia tahu dia nak main kan. Maka begitu kita dengan Allah, kita tahu apa yang kita nak minta sahaja, dan setakat itulah pengetahuan kita. Kita tak nampak mara bahaya yang berada di depan itu kecuali setelah ia terjadi. Maka Allah nak elakkan daripada nasi menjadi bubur, maka masukkan, mudah aja masukkan je hasanah. Letakkan dia semua kepada ilmu Allah Azza wa Jalla dan sambungkan dengan akhirat, supaya apa yang kita dapat itu dia betul baik untuk kita di dunia, dan dia akan bersambungan memberi manfaat kepada kita nanti di akhirat. Baik. Maka ayat yang ke 200 ini dia bentuk suruhan yang Allah letakkan di sini, fadhkurullah. Ayat yang berbentuk suruhan. Sekali lagi, agar apa? Mengingati Allah. Mengingati Allah adalah dengan berzikir kepada Allah, adalah dengan menyebut-nyebut nama Allah, dan mengingati Allah juga adalah dengan mengenang semua nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Mengenang nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita, itu bentuk ingatan kepada Allah. Ingat dulu kita kan, kadang duduk sembang dengan isi, ingat tak dulu kita kerja macam ni, duit tak ada macam ni, nak makan pun tak ada duit kan, nak beli pampers anak pun tak ada duit. Sekarang Alhamdulillah. So kita bercerita, walaupun kita bukan tengah berzikir, kita tengah bercerita tentang hidup kita yang dulu, tapi kita bercerita tu dalam keadaan kita bandingkan dengan sekarang, Alhamdulillah betapa banyak dah nikmat Allah berikan banding kita yang dulu. So itu termasuk dalam bahagian fadhkurullah. Kita mengingati Allah dengan cara kita menyebut-nyebut nikmat yang Allah telah
berikan kepada kita. Dan kalau kita nak kongsi dengan orang lain, dipersilakan. Kerana orang kadang kagum dengan cerita kita, kan? Tapi janganlah bercerita itu dengan rasa untuk riak. Cerita untuk berkongsi itu perkara yang bagus untuk kita tunjukkan apa nikmat yang Allah dah berikan kepada kita. Kita melihat selepas itu ayat yang ke 203, halaman selepas itu, halaman ke-32, awal halaman yang ke-32, kita nak baca dulu ayat ke-203 ini. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكروا الله في أيام معدودات واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. Dan sebutlah kamu akan Allah dengan takbir semasa mengerjakan haji dalam beberapa hari yang tertentu bilangannya. Kemudian, sesiapa yang segera meninggalkan Mina pada hari yang kedua, maka ia tidaklah berdosa. Dan siapa yang melambatkan meninggalkan Mina, maka ia juga tidaklah berdosa. Ketiadaan dosa itu ialah bagi orang yang bertakwa. Dan hendaklah kamu bertakwa kepada Allah. Dan ketahuilah sesungguhnya kamu akan dihimpunkan kepadanya. Ada juga masih bercerita tentang ibadah haji. Soalan kemudian bertanya, Fazkurullah. Fa adalah ataf. So diikuti fi'il amar. Ayat mana? Ayat tadi kan. Ayat yang ke 200. Betul. Fa di sini adalah fa ataf. Kita dalam kedai bahasa Arab kita dah belajar dah. Fa di sini adalah fa ataf. Maksudnya dia adalah satu perbuatan yang, kalau fa ataf maksudnya apa? Satu perbuatan yang dilakukan dengan segera. Terus buat. Maka Allah kata bila dah habis je semua ibadah haji, terus buat. Allah tak guna summa. Sebab kalau summa lambat sikit. Dia ada selang masa tu lama sikit. Tapi Allah gunakan fazkurullah. Terus ingat. So jangan tinggal. Jangan terisi masa tu dengan benda-benda yang lain. Jangan tinggalkan selang masa tu panjang. Sebab sebenarnya bila orang dah habis haji, orang akan nampak okey dah selesai. So nak buat apa? Waktu tu nak rehat. Waktu tu nak jalan. Waktu tu nak membeli barang. Kan? So boleh. Cuma Allah kata fazkurullah. Itu paling utama. Jangan lupa. Jangan tinggalkan zikir-zikir. Jangan tinggalkan tasbih-tasbih. Jangan tinggalkan takbir. Sebab masih lagi berada pada, kita sebutkan hari raya ataupun hari tasyrik, kan, yang kita semua masih lagi bertakbir kepada Allah Azza wa Jalla. Itu yang Allah sebutkan pada ayat yang ke-203 ini. Allah mulakan dengan buat apa? Wazkurullah lagi sekali. So, ini dah kali keberapa dah ni wazkurullah? Dah kali keempat dah. Wazkurullah minimum. Allah sebut tentang apa? Zikir kepada Allah. Ingat kepada Allah. Sebut-sebut nama Allah. Kenang nikmat-nikmat Allah tu. So, ibadah haji ini dipenuhi dengan apa? Dipenuhi dengan wazkurullah. Itu yang paling Allah suka sekali untuk dilakukan ketika haji. Penuhkan dan isikan masa itu dengan wazkurullah. Dan begitu juga kepada kita yang tak pergi buat haji.
kita berada pada awal bulan Zulhijjah ini, nak isikan masa dengan apa? Dengan mengingati Allah. Sama seperti orang yang sedang melakukan haji itu. Maka 10 hari nak buat apa? Ingatlah kepada Allah banyak-banyak. Zikir kepada Allah banyak-banyak. Sebut nikmat-nikmat Allah. Kenang nikmat-nikmat Allah banyak-banyak. Sebab apa? Sebab kita dah berada, kalau bulan Zulhijjah, dia adalah bulan yang ke-12. Selalunya kalau hujung tahun, company dia buat apa? Waktu tu dia akan tengok balik apa macam mana performance company kan sepanjang tahun tu, dan dia dah mula plan untuk nak masuk tahun yang baru. So ini wazkurullah. Allah suruh selalu ingat kepada Allah, kenang balik apa yang Allah dah bagi pada tahun ini kan, naik turunnya itu, maka rancang untuk tahun yang ke depan. Maka Allah suruh penuhkan dengan Azkurullah untuk mereka yang berada di sana dan juga untuk kita yang berada di sini. Sini Azkurullah fi ayyamin ma'dudat. Pada hari-hari yang berbilang. Ayyamin ma'dudat ni kita pernah dengar. Kat mana dia pernah dengar? Waktu bercerita tentang apa? Tentang puasa. Kan? Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat selepas itu ayyamam ma'dudat. Hari-hari yang berbilang. So Ramadan di hari yang berbilang sebulan. Untuk haji di hari-hari yang berbilang juga. Apa dia hari-hari yang berbilang itu? Hari-hari tasyrik kita ada 11, 12 dan 13. So dia adalah hari-hari yang berbilang. Ataupun kita boleh sebutkan dia adalah hari-hari yang limited. Orang beritahu ni hari-hari yang limited. Untuk apa? Untuk terus mengingati Allah, untuk terus banyak melakukan kebaikan. Dia tak panjang, dah sampai dah di hujung-hujung waktu yang Allah nak melipat gandakan ganjaran untuk ibadah yang kita lakukan sedikit sahaja. Sebelum nanti nak masuk ke Ustaz nak tanya sikit. Ya, saya silakan. Kat mana yang nampakkan jamak tu hari tu? Yang menunjukkan 3 lebih. Sini. Sini pada perkataan ayam. Ada ayam. Tapi macam mana nak bezakan? Okey. Pada bentuk perkataan jamak itu. Baik. Di sini bentuk jamaknya dia guna apa? Di Dia sini bentuk salasah. Betul. Dia tak guna salasah. Dia salah. Maka yang di ma'dudat itu adalah hari-hari yang berbilang yang telah diketahui bilangannya. Itu ma'dudat. Ma'dudat adalah sesuatu yang boleh dikira dan kiraannya itu telah diketahui. So, bila cerita tentang Ramadan, dia dah diketahui dah bilangan harinya itu berapa. Bila bercerita tentang haji, bilangan harinya itu telah diketahui berapa. So, hari apa itu hadis yang menceritakan. Cuma digunakan perkataannya, perkataan ayam. Ayam ini menunjukkan kepada hari-hari dia punya jamaknya berada di sini, dan juga ma'dudat juga, alif ta itu juga adalah bentuk jamak. Baik. Cuma bentuk jamak yang kat sini bentuk jamaknya af'al. Kalau boleh ingat lagi dia punya bentuk dia lah. Af'al. Tapi sini tak nampak. Kenapa? Sebab kat sini ada ya, kat sini ada ya. So dia gabungkan kedua-duanya itu jadilah ayam. Jadi perkataannya adalah ayam. Maka hari tasyrik, hari-hari yang kita pun di Malaysia akan terus bertakbir pada setiap kali lepas solat. Sama ada kita solat berseorangan ataupun solat secara beramai-ramai. Dan sebenarnya pada 10 daripada sekarang ini, 1 hingga 9 Zulhijjah ini, kita dah mula bertakbir sebenarnya. Dah mula bertakbir. Takbir apa? Takbir raya tu. Takbir raya tu kita dah bermula sejak daripada 1 Zulhijjah lagi. Para sahabat dulu, dalam riwayat menyebutkan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma,
Masuk je bulan Zulhijjah, maka orang-orang kata, aku mendengar Ibnu Umar berjalan di pasar bertakbir. Maka orang-orang yang di pasar pun sama turut bertakbir juga bila dia tengok Ibnu Umar bertakbir. Maka takbir raya itu ia dilaungkan bermula daripada 1 Zulhijjah hinggalah nanti habis hari tasyrik. Cuma bila kita 10 hingga 13 tu, itu yang kita sebutkan sebagai takbir mutlak. Dia takbir mutlak dan takbir muqayyad. Satu yang terikat dan satu yang tak terikat. 10 hingga 13 adalah takbir yang memang dah ditetapkan, memang kena. Adapun 1 hingga 9 Zulhijjah dia adalah takbir yang tidak ditetapkan. Tapi umumnya itu adalah masa bermula dah masa untuk bertakbir. Cuma kita belum lagi lah kebiasaan kita sebegitu. Tapi alhamdulillah banyak dah yang telah diperbaiki daripada sudut pengamalan mengikut apa yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi Sekarang ni dah wasallam. boleh lah Ustaz ya. Sekarang ni dah boleh. Dan bukan saja sekarang ini 1 hingga 9 Zulhijjah ini bukan saja pada waktu solat. Pada setiap masa. Macam Ibnu Umar dia pergi pasar, dia bertakbir. Orang-orang kat pasar semua dengar, semua pun turut bertakbir juga. Hingga riuh jadi, bukan riuh lah, kira hingga pasar tu dipenuhi dengan takbir. Dipenuhi dengan masing-masing bertakbir. So takbir ni dia bukannya kita maksud dia kat masjid kena buat, tak. Kita sendiri buat, kita kat rumah, kita tengah buat kerja seorang-seorang, kita tengah driving. So kita penuhi dengan takbir. Sebab ini waktu yang khas ni untuk kita bertakbir. Selain daripada zikir-zikir yang lain, tasbih, tahmid, boleh, tak ada masalah. Cuma khususnya itu lebihkan pada bahagian takbir. Baik. Kemudian Allah bercerita tentang siapa yang nak gerak awal daripada Mina, siapa yang nak lambat, itu semua tidak ada masalah. Dan Allah sebutkan di sini liman ittaqa. Yang penting kalau nak lakukan itu perlulah ada takwa dan takut kepada Allah Azza wa Jalla. Maksudnya takut untuk nak melanggar perintah Allah kerana masih lagi berada dalam bahagian haji. Di Yaman dia all buat juga bertakbir. Dekat Yaman untuk awal bulan Zulhijjah dekat masjid-masjid dia tak buat secara rasminya lah kan. Cuma ada waktu dan ada kedengaran takbir itu disebut-sebutkan oleh orang-orang kat sana lah. Cuma dia bukanlah menjadi satu suasana lagi yang ramai orang buat. Kerana takbir yang disebutkan ini, takbir mutlak ini adalah takbir yang kita buat seorang-seorang. Berbeza dengan 10 hingga 13, itu takbir yang dibaca khususnya di surau ataupun masjid setiap kali lepas solat jemaah. Kita walaupun solat kat rumah, kita kena takbir juga. Tapi dia dilaungkan dengan kuat di surau ataupun masjid. Cuma 1 hingga 9 ni tak ada. Ini memang para sahabat buat sendiri-sendiri. Tapi kita boleh rasakanlah suasana tu, kan? Dia macam bulan puasa lah. Kan? Kita boleh rasa suasana ramai ni orang mengaji. Sebab apa? Waktu siang kita pergi sini tengok orang mengaji. Waktu kita pergi sebelum waktu solat zuhur tengok ada orang mengaji. Lepas solat zuhur ada orang mengaji. Kita pergi dekat kedai nampak ada orang mengaji. So suasana tu ada. Bukan mengaji sama-sama tapi suasana mengaji tu ada. Maka takbir, suasana bertakbir itu ada. Para sahabat tak bertakbir beramai-ramai di surau atau masjid selepas solat, tapi suasana takbir. Bila jalan je dengar orang ni takbir, orang ni takbir, orang ni takbir. So suasana takbir itu ada. Dan itu yang berlaku pada 1 hingga 9 Zulhijjah. Di penghujung ayat yang ke-203, Allah tutup wattaqullah. Ingatan yang pertama, kemudian wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Inilah ayat yang terakhir yang bercerita tentang ibadah haji. Lepas daripada itu dah habis dah cerita tentang haji, ini ayat yang terakhir. Maka pada ayat terakhir ni Allah berikan ingatan. Ini bekal untuk dibawa
Sebab ni dah last dah cerita tentang haji. So apa bekal yang nak dibawa? So bekal yang pertama Allah sebutkan adalah wattaqullah. Takwa kepada Allah. Yang kedua, selalu ingat bahawa annakum ilaihi tuhsyarun, kamu akan dihimpunkan kepadanya, itu kepada Allah Azza wa Jalla. Kerana ibadah haji ia adalah satu perhimpunan. Maka Allah mengingatkan semua kamu yang mana yang tak pergi haji pada tahun tu ataupun yang dah pergi haji. Kan? So bukan orang yang pergi haji saja berkumpul, ialah ingatan kepada seluruh umat Islam bahawa kita semua nanti akan berkumpul bersama-sama, dihimpunkan bayangannya seperti nanti yang berlaku pada ibadah haji. Allah takkan di hujung ini supaya kita Ustaz, ingat kejap, kalau Ustaz, sorry. Ayat 197 hari tu dia dah perintahkan bertakwa lah kan, bekalan bawa takwa kan. Sekarang ni dia betul, ulang balik semula. Kenapa ya? betul. Ingatan untuk takwa ni, kan, dia pesanan yang Quran banyak sebutkan. Dan Tak, untuk ibadah haji ni, baik. Umumnya lah, Quran banyak berpesan tentang agar bertakwa kepada Allah. It's simple. Kalau kita tengok video-video kan, ada orang minta, boleh tak bagi aku nasihat atau bagi aku pesanan. Pesanan yang pertama sekali akan disebut mestilah ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Dan pada setiap hari Jumaat, pesanan yang wajib ada dalam khutbah Jumaat menjadi rukun adalah apa dia? Peringatan agar bertakwa kepada Allah. Ada mazhab yang menyatakan kena sebut ittaqullah. Kena sebut. Kalau tak sebut, tak sah. Ada mazhab yang menyatakan kalau ayat tu ada macam mengingatkan untuk bertakwa, diterima walaupun dia tak sebut ittaqullah. Kan, perkataan ittaqullah tu dia tak sebut, tapi ayatnya tu macam memaksudkan untuk bertakwa kepada Allah, maka diterima. Tapi nak ingatkan betapa kalau tak sebut memang tak sah khutbah tu kalau tak sebut ittaqullah. Baik. Itu umum. Dan dalam ibadah haji Allah khususkan beberapa ayat sebelum ini, setelah Allah sebut tentang ibadah haji dan umrah itu lakukannya secara sempurna kerana Allah Azza wa Jalla. Allah ingatkan tentang berbekal, membawa bekal, sediakan bekalan. Dan Allah sebutkan bekalan yang terbaik adalah takwa untuk nak pergi menunaikan haji. Dan bekalan yang terbaik selepas daripada haji, ini dia Allah sebutkan sekali adalah takwa. Kenapa takwa ini pesanan yang sering diulang-ulang? Sedangkan dia simple je, dia hanya ada 2 perkataan je. Wattaqullah. Simple je. Peringatan yang sangat-sangat simple. Tapi ini yang diulang-ulang oleh Al-Quran. Dan sudah tentunya peringatan yang simple ini ia membawa kepada satu kesimpulan kepada apa yang Allah inginkan pada diri seseorang. Dan ingatan takwa, padamkan sikit. Ingatan takwa ia adalah tingkatan yang Allah inginkan pada kita semua. Orang yang pergi menunaikan haji, kita datang dengan pelbagai latar belakang kefahaman agama kita. Ada yang datang sebagai seorang Muslim, ada yang datang sebagai seorang mukmin. Berbeza tahap keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Akan tapi di akhir ibadah haji itu, Allah inginkan kita membawa takwa kepada Allah sebagai bekal. Yang Muslim dah naik kepada tahap mukmin, yang mukmin diharapkan telah naik ke tahap orang yang bertakwa. Maksud takwa ini penting. Kenapa? Ini Allah duk peringatkan di sepanjang Al-Quran, ulang dan terus berulang. Sebab di awal Al-Quran Allah sebutkan pengharapannya kepada kita dengan Al-Quran ini. Dengan Quran, apakah harapan Allah dengan Quran ini? Allah sebutkan dengan Alkitab ini. Dengan Alkitab, Allah mengharapkan dia menjadi apa? Petunjuk
huda. Yang mana dengan petunjuk itu akan melahirkan muttaqin, orang yang bertakwa. Ini kesimpulan yang Allah nak bawakan daripada penceritaan Al-Quran yang panjang. Allah nakkan daripada Quran ini ia menjadi petunjuk kepada manusia, dan daripada situ Allah inginkan semua manusia ini menjadi orang yang bertakwa. Allah bukan nak jadi Muslim sahaja, Allah bukan nak kita jadi mukmin sahaja, Allah nak kita menjadi orang yang bertakwa. Dan dalam bertakwa ni adalah al-muflihun, di bawahnya adanya al-faizun, bawahnya masuk juga al-muhsinin. So bawah ni masuk macam-macam jenis apa yang Allah sebutkan yang lain dalam Al-Quran itu. Maka ibadah haji ia adalah kemuncak kepada semua ibadah. Maka untuk nak pergi menunaikan haji, Allah ingatkan yang terbaik adalah takwa. Siapkan yang dalaman itu dulu. Kerana yang nak diuji adalah dalaman. Kalau dalaman itu kuat, luaran insya-Allah boleh bertahan. Tapi kalau luaran kuat, dalaman tak kuat, maka luar yang kuat itu tidak akan mampu boleh nak bertahan. Sebab itu kita lihat orang muda mana yang ramai pergi solat subuh berjemaah dekat surau ataupun masjid? Orang muda ke orang tua? Mana yang ramai? Orang tua. Bukan setakat solat subuh je. Mana-mana solat pun majoritinya adalah orang yang tua, orang yang berumur, yang lebih ramai dekat surau ataupun masjid berbanding orang muda. Adakah kerana orang muda tak larat nak berjalan ke masjid? Sudah tentu taklah. Tapi apa beza antara orang muda dengan orang tua? Orang tua, peringatan dia kepada hari akhirat itu lebih kuat berbanding orang muda. Betul tak? Ingatan dia kepada kematian lebih kuat berbanding orang muda. Betul tak? Sebab itu dalaman dia kuat. Dia ingat dia nak mati, dia ingat masa aku dah tak lama, aku masa dah tak panjang. Sebab tu dia boleh bangun untuk solat subuh di surau ataupun masjid. Bahkan majoritinya ramai orang yang dah berumur ni, dia akan bangun solat qiyamul lail dulu. Sebelum subuh dia dah siap bangun dah. Kemudian pergi solat subuh. Orang muda, kenapa tak boleh bangun sedang tenaganya itu masih kuat? Kerana dalamannya tu tak kuat. Dalaman yang tak kuat, maka walaupun luaran zahir fizikal itu kuat, tapi dalaman tak kuat, dia tak akan bergerak. Dia tak akan bagi kesan. Maka, tapi kalau dalaman tu kuat, orang tu dah berumur, kan, dah tua dah, mata pun tak nampak, tetap juga bangun solat, pergi solat kat surau ataupun masjid, walaupun jalan terbungkuk-bungkuk, jalan perlahan sangat, tak nampak jalan tu, tetap bangun juga pergi. Kenapa? Dalaman tu kuat. Dalaman. Maka yang Allah nak bina daripada ibadah haji adalah dalaman kita, bukan luaran. Bukan luaran. Sebab itu bila Allah sebut tentang, Allah suruh kita menyediakan bekal. Wa tazawwadu. Allah suruh kita sediakan bekal. Dan Allah tahu, kalau Allah sebut kat kita, suruh sedia bekal, Allah tahu dah. Kita mesti siapkan duit, kita mesti siapkan tenaga. Kita akan siapkan dari sudut material. Sebab bukan itu yang Allah inginkan dulu. Allah suruh siapkan dalaman dulu siapkan. Kan? Fa inna khairaz zadi taqwa. Allah sebut tentang sebaik-baik bekalan adalah takwa. Bekalan untuk nak pergi haji dan bekalan untuk nak menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Bekalan takwa itu yang perlu dibawa, yang perlu diberi perhatian. Kalau katalah kita duk sibuk nak mempersiapkan dalaman gitu, hingga tak sempat nak siapkan fizikal, tak sempat nak siapkan. Kadang orang nak pergi haji kan, dia startlah beli suap dulu, start ambil suplemen, kan. Itu tak sempat. Nak siapkan duit pun tak sempat, kan. Tapi kalau dalaman kuat, dia boleh pergi tak? Confirm boleh pergi. Lepas tu, persiapkan je dalaman. Luaran tak payah bimbang. Kalau dalaman dah kuat, luaran insya-Allah akan kuat. Tapi kalau kita sibuk mempersiapkan luaran, dalaman tak siapkan, ketakwaan kepada Allah itu tak siapkan, maka kita akan menghadapi waktu yang sangat sukar ketika menunaikan haji. Bahkan kalau pergi awal, buat haji tamattu kan, kalau pergi awal,
nak berasak-rasak keluar masuk masjid pun kita dah tak tahan dah. Nak buat umrah yang pertama tu pun dah tak tahan dah. Apatah lagi nanti nak pergi menunaikan haji. So, adil tak Allah SWT? Sebab nak pergi menunaikan haji, giliran nak tunggu dia lama kan. Berpuluh-puluh tahun nak tunggu. Kan? So, majoriti yang dapat pergi tu adalah orang yang dah berumur. So, kalaulah haji ni, Allah kata, Allah dah jadikan manusia ni yang kuat fizikal je yang akan dapat buat haji. Maka, kesianlah orang yang pergi berumur tu. Majoritinya pergi berumur tapi tak. Betapa ya, orang yang berumur yang pergi tunaikan haji tu, kita boleh lihat kesungguhan mereka dengan ibadah itu lebih kuat daripada orang muda. Dia tak banyak fikir sangat dah nak rehat-rehat ke, nak makan-makan, nak selesa-selesa. Dia tak fikir sangat dah. Dia fikir ini peluang aku buat haji. Ini peluang tak tahu bila lagi. Aku memang rasa tak dapat dah lagi peluang nak buat haji. So dia akan pulun bagi habis. Apa? Dalaman tu kuat. Sebab itu Allah ingatkan lagi sekali di hujung ayat terakhir, cerita tentang haji. Pesanan dan bekalannya adalah wattaqullah. Agar ingatan kepada dalaman itu yang dikuatkan. Betul Ustaz, masa muda-muda sibuk urusan anak, tukar pamper baby, anak lelaki kena pimpin toilet tu. Betul. Alhamdulillah sekarang dah ada peningkatan jumlah anak-anak muda ke surau ataupun masjid. Berbanding dulu kesedaran dah ada tapi masih perlu dipertingkatkan. Betul. Lebih lagi lepas PKP kan. Lepas PKP Alhamdulillah ramai anak muda pergi dan budak-budak pun dah ramai pergi dan Alhamdulillah ejeki masjid dah lebih terbuka untuk bagi anak-anak masuk dalam surau, dalam masjid dan duduk solat sekali dengan ayah dia. Dah lebih terbuka. Dulu kan macam banyaklah tempat yang strict kan. Letakkan saf belakang, jangan campur sekali, tak boleh bising, tu duduk kat luar. Sekarang Alhamdulillah kan, saya pun agak terkejut dan satu perkara yang sangat baik. Yang boleh duduk, kadang boleh tahan juga segi satu tempat. Di masjid, dekat saf pertama boleh tahan ramai budak-budak yang duduk sebelah ayah dia. Dan orang masjid okey. Itu satu perkara yang sangat-sangat baik. So, itu dalaman yang kita nak bina. So, bayangkan Nabi dulu membina kekuatan dalaman kepada para sahabat. Dan sebab itu pemuda-pemuda zaman dulu hebat. Sebab Nabi dah bina dalaman dia dan dia waktu tu memang tengah muda. So, kekuatan fizikal tu memang ada. Nabi tak membina kekuatan fizikal, Nabi bina kekuatan dalaman. So mana sahabat yang dah berumur pun, dia akan kuat untuk keluar pergi berperang. Sahabat yang muda, itu yang lagi berkobar-kobar. Itu yang tengok budak umur 13 tahun, 14 tahun pergi berjihad. Sebab apa? Dalaman dia tu kuat. Hingga kan pada suatu peperangan, ada seorang muda. Umur dia, dari riwayat menyebutkan umur dia lebih kurang 14 tahun, 15 tahun, antara 13 hingga 15 tahun. Sebelum nak mula perang, budak tu jumpa dengan Abdurrahman bin Auf. Dia kata, wahai pakcik, asalnya dia tak dibenarkan masuk perang. Dia sedih, tapi lepas tu dia dibenarkan. Budak tu 13 hingga 15 tahun. Nak pergi perang. Pergi perang, tahu dah kan, dia memang kemungkinan besar mati. Kalau tak mati, cedera. Betul tak? Kalau hidup pun mungkin cedera. So itu kemungkinan besar nak mati. Mati itu adalah potensi yang besar dan potensi untuk cedera pun tinggi. Tak ada, bukanlah diorang dulu pergi perang sebab nakkan harta. Even sekarang pun, kalau disebut pada anak-anak muda, untuk pergi berperang sebab nanti akan dapat harta rampasan perang yang banyak. Percayalah, orang muda pun tak berani nak pergi sebab dia tahu kalau pergi perang memang matilah ataupun cedera. Dia tak kisah berapa banyak rampasan perang tu yang akan dapat, dia tak kisah sebab takut nak mati tu. So dia orang pergi perang bukan kerana rampasan perang, dia orang tahu dalaman tu kuat, dia tahu tujuan dia pergi perang tu dia nak meninggikan agama. Kena mati ke, cedera ke, dia tak kisah. So dalaman tu dah kuat. Tanya Rahman bin Auf, nanti bila dah start perang, tolong tunjuk mana satu Abu Jahal. Sebab aku dengar dulu waktu di Mekah, dia banyak kacau Nabi. Dia banyak kacau Nabi, sakiti Nabi. So nanti bila dah start perang, bagi tahu ke aku mana satu.
So bila dah start perang, kan, Rahman bin Auf pun, budak tu, Abdurrahman cakap kat budak tu, kata, kau duduk kat tepi aku. Kan? Nanti bila dah start perang, aku nampak je aku beritahu kau. Bila dah start peperangan, dari kejauhan Abdurrahman bin Auf nampak, kenal itu adalah Abu Jahal. Dia cakap, wahai anak, itu dia. Dia tunjuk kepada seorang yang sedang memakai baju besi penuh, nampak mata je, dan sedang menunggang seekor kuda, yang kuda tu pun pakai baju besi penuh, dan dia dilingkari dengan 10 bulatan tentera. So dia kat tengah-tengah ni, kan, kat tepi dia ada 10, 2, 3 sampai 10. Dia tu kat tengah. Kalau kita tengok tu macam ni, harapanlah nak sampai dekat orang tu. Kalau sampai pun dia naik kuda, kuda dia penuh baju besi, dia pun pakai penuh baju besi, nampak mata je. Tapi Abdurrahman bin Auf kata, aku beritahu dia, kata, wahai anak, itu dia Abu Jahal. Abdurrahman bin Auf kata, aku tak sempat cakap apa-apa lagi, aku tengok budak tu berdesuk pergi masuk ke barisan lingkaran yang melindungi Abu Jahal. Dan aku tengok dia menghayunkan pedang dia hingga sampai ke Abu Jahal. Dan dia lawan dan dia berjaya membunuh Abu Jahal. Seorang budak muda. Apa kelebihan dia? Adakah kerana tubuh badan fizikal dia kuat? Tak. Kerana dalaman dia kuat. Kalau cerita tubuh fizikal kuat, orang munafik fizikalnya itu kuat. Tapi pengecut tak? Pengecut. Bila seru untuk perang, banyak alasan. Kalau dia masuk pun dalam perang, Al-Quran sebutkan, dia akan law yajiduna malja'an aw magharatin amuddaqala lawallaw ilaihi wa hum yajma'un. Dia jumpalah mana lubang ke gua ke, dia akan terjun masuk dalam tu. Dia akan terjun masuk apa? Nak melindungi diri dia. Fizikal dia kuat tak? Kuat. Apa yang tak kuat? Dalaman. Maka Allah nak bina adalah dalaman. So kalau dalaman yang kuat itu ada pada pemuda, itu yang terbaik. Dan itu yang dilakukan oleh orang-orang kafir sekarang. Apa yang dia buat? Dia tengah buat apa? Dia tengah melemahkan fizikal anak-anak muda kita ke dengan bagi racun? Tak. Dia tengah melemahkan dalaman anak-anak muda. Tengah melemahkan apa? Dalaman anak-anak muda. So dia attack dalaman. Dia bukan attack fizikal. Dia attack dalaman. So bila dalaman tu dah lemah, bagilah badan sadur macam mana pun, takkan mampu untuk nak angkat selimut untuk nak pergi solat subuh. Tahniah kepada budak-budak yang jadi ustaz muda banyak sekarang. Betul. Ramai dah ustaz muda atau influencer muda. Dan alhamdulillah, itu perkembangan yang baik. Kita harapkan ramai pemuda-pemuda yang ingatan itu dapat seperti ingatan orang yang dah berumur. Ingatan tentang kematian. So ingat mati itu dah cukup dah. Kalau orang muda duk ingat yang itu sahaja, itu akan membina kekuatan. Itu wattaqullah. Inilah kekuatan yang Allah inginkan. Dalaman yang ada pada diri seseorang, iaitu lepas dah habis buat haji. Lepas ni cerita dah habis buat haji. Dah habis buat haji, bukannya Allah kata, dan tahniahlah serta syabas. Kerana telah selesai menunaikan haji, anda sekarang haji sekian-sekian. Tak. Ingatan Allah kepada orang yang dah habis berhaji adalah wattaqul. Teruskan bertakwa kepada Allah. Kekalkan momentum takwa kepada Allah itu. Sehingga nanti apa? Ilaihi tuhsyarun. Sehingga nanti kita semua dibangkitkan dan dihimpunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kerana mungkin nak membina takwa ketika buat haji itu mungkin lebih mudah. Macam kita ketika buat umrah lah. Kan? Nak jadi baik waktu kat sana lebih mudah tak? Lebih mudah. Sebab apa? Nak buat baik itu lebih mudah. Nak pergi solat jemaah tu lebih mudah. Nak buat kebaikan, nak bersedekah lebih mudah. Nak baca Quran lebih mudah. Banyak benda baik kita mudah nak buat kat sana. Dan perasan tak kenapa kita kat Mekah dan Madinah waktu buat umrah tu kita mudah nak buat banyak kebaikan? Perasan tak sebab apa? Sebab kita dah cut connection kita dengan kehidupan dunia kita. Kita lupakan kejap kerja, bisnes. Banyak yang kita lupakan kan.
tentang kehidupan dunia kita. So bila kita lupa je dunia, immediately kita boleh fokus kepada akhirat. Sebab itu bila balik Malaysia, bukan suasana Malaysia yang tak membantu kita, tapi kerana fokus kita kepada kehidupan dunia tu yang banyak, hingga susahlah nak fokus kepada kehidupan akhirat. Sebab tu yang kita sebutkan tak boleh ada dua. Tak boleh orang yang dia kata saya nak dunia, saya nak akhirat juga. Saya nak dunia dan akhirat seimbang. Tak boleh. Tengok je lah. Kan? Bezanya bila kita pilih salah satu sahaja. Satu lagi mesti akan ditinggalkan. Ketika buat umrah, kita memilih untuk fokus kepada ibadah, kepada akhirat kita. So, kehidupan dunia, sebab apa kita boleh fokus kepada akhirat? Sebab kita dah letakkan kehidupan dunia tu, kita dah tolak tepi dulu. So, mudah untuk pergi kepada akhirat. Tapi bila balik Malaysia, kita sibuk balik dengan kehidupan dunia kita. Fokus kita dah ke situ. Maka waktu tu kehidupan akhirat dia susah dah. Dia nak maintain macam di Mekah dulu. Maka dah buat haji, ia waktu dan tempat yang mudah untuk kita membina takwa. Maka bila dah habis buat tu, Allah bukan ucapkan tahniah dah selesai. Tak. Itu adalah bekal yang kena bawa sehingga nanti tuhsyarun, kita semua dihimpunkan oleh Allah Azza wa Jalla. So ini bekal yang Allah sebutkan di awal sebelum pergi. Dalaman tu bina dulu sebelum pergi. So lama tak nak membina dalaman tu sebelum pergi buat haji? Lama. Kan? Sebab tu panggilan haji kita ni, kan, kita tahu lama, 10 tahun lagi baru nak dapat. So 10 tahun tu bukanlah masa yang kosong. 10 tahun tu adalah masa untuk membina dalaman yang kuat. So nanti bila pergi haji, kita dah mudah dah. Macam disebut pada ayat yang sebelum ini. Fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Jangan cakap perkataan yang kotor, perkataan lucah. Jangan buat dosa-dosa kecil dan jangan duk bertengkar. Dalam waktu melaksanakan haji, itu semua cerita tentang dalaman. Dia bukan cerita tentang luar. Dan Allah ingatkan, wa'alamu anakum ilaihi tuhsyarun, ya sayang. Ayat yang apa bagiannya akhir ayat 203 tu, itulah dalil dia yang mengatakan kalau kita dah pergi haji tu, kalau betul-betul nak mabrur tu, kita kena sustain sampai kita kembali kepada Allah ya. Sebab dia sebut tu. Betul. So bahagian ini, bahagian yang kita, ini bahagian yang kena sustain. Sampai bila? Sampai tuhsyarun, sampai dihimpunkan oleh Allah Azza wa Jalla. So apa yang dah buat waktu haji tu, duk ingat Allah, jaga percakapan, jaga perbuatan, itu semua kena maintain dia sampai bila? Sampai tuhsyarun, sampai nanti dihimpunkan kembali oleh Allah Azza wa Jalla. Banyak dugaannya tu Ustaz. Oh, itulah kan. So kita memang apa? Kalau rasa orang dia masih lagi boleh rasa berbangga dengan gelaran haji dia, dan marah kalau orang tak panggil dia haji. Kita kalau tengok macam ni rasa macam segan pula aku nak orang panggil aku haji. Kena pergi haji lagi sekali Ustaz. Kena pergi haji. Jenuh nak tunggu giliran. Kena kumpul duit lah nak pergi lagi sekali. Yeah. Tapi pembinaan dalaman ini yang Allah titik beratkan, wattaqullah. Dan betapa Allah Azza wa Jalla ini adil. Untuk membina dalaman ini, ia boleh dibina di mana-mana sahaja. Nabi membina dalaman para sahabat di mana? Di Madinah. Bukan di Mekah. Bermula di Mekah. Tapi lepas pada itu tempoh lamanya dibina dalaman itu di mana? Di Madinah. Lepas berapa tahun barulah dapat pergi buat umrah, kan? Dan di akhir usia Nabi lepas tu baru dapat pergi buat haji. Itu selepas bila? Selepas 8 tahun, 10 tahun. Buat apa? Membina dalaman itu bagi kuat sungguh-sungguh. So, pembinaan dalaman ini kita bina sebelum pergi haji di tempat kita. Di sana waktu kita beraksi, dan selepas pada itu bukannya aksi itu telah berakhir, tak. Kita cuma tukar scene dia. Tukar scene apa yang dah dapat waktu buat umrah tu, waktu buat haji, kita cuma tukar scene sahaja ke tempat kita balik di Malaysia ni, dengan kena maintain apa yang kena jaga waktu buat haji tu. Semuanya. Sampailah tuhsyarun kita dihimpunkan kembali oleh Allah Azza wa Jalla. Maka binaan dalaman. Ini Allah berterusan sebut dalam ibadah dalam Allah nak sebut tentang solat. Tentang puasa. Kenapa puasa?
la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. So Allah fokus pada pembinaan dalaman. Buat haji, wattaqullah. Semayang Jumaat, hari Jumaat setiap minggu, wattaqullah. Banyak ingatan wattaqullah yang Allah berikan agar dalaman itu dibina kukuh, hingga nanti bertemu Allah Azza wa Jalla. Maka ingatan kepada himpunan kepada Allah, ataupun kita sebutkan sebelum nak dihimpun itu akan lalu mati, maka ingatan kepada kematian itu antara perkara yang bermanfaat untuk membina dalaman. Kerana bila kita selalu ingat kepada kematian, kita akan kurang rasa keenakan kehidupan dunia. Itu yang Nabi dalam hadis sebutkan sebagai hadim. Sebab perkataannya hadim al-lazzat. Hadimul lazzat. Lazat ni macam kita punya lah. Lazat lah, kelazatan ataupun keenakan. Hadim apa? Pemusnah. Pemusnah rasa lazat ataupun pemusnah rasa keenakan. Apakah dia? Ia adalah kematian. Bila ingat mati, dia akan buatkan kita kurang selera dengan kehidupan dunia. Umpama orang yang tengah sakit, dia kurang selera nak makan. Hidanglah makanan apa pun. Yang mahal daripada hotel 5 star pun. Daripada chef terkemuka dunia. Kalau dah sakit tu, hilang selera makan, hilang rasa bagi makanan apa pun. Okay, ingat mati, dia menghilangkan selera kepada kehidupan dunia. So itu Allah ingatkan pada tuhsyarun, kalau kita nak sustain dalaman itu kuat, selalulah ingat hari-hari yang kita akan dihimpunkan balik. Supaya hilang rasa kelazatan ataupun keenakan, hilang selera kepada kehidupan dunia ini. Bukannya habis je balik haji, kena tak nak kerja dah, terus berhenti kerja. Nak duduk kat surau, nak duduk kat masjid je. Saya kena jadi miskin, rumah saya kena kecil, kereta saya kena yang biasa-biasa. Bukan. Hilang selera kepada dunia itu adalah menghabiskan baki masa umur dia untuk kehidupan dunia. Hingga dia mengenepikan atau meletakkan kehidupan akhirat itu menjadi yang nombor 2. Kalau nak tengok, itulah yang boleh kita lihat ketika di Mekah ataupun di Madinah, yang mana dia mencari dunia tapi kehidupan akhirat itu menjadi nombor 1. Azan bunyi je, semua tutup, dimaklumi dah. Bunyi azan je, semua tutup. Tak ada dah orang yang ragu-ragu untuk tak nak tutup. Kenapa? Kerana itu yang utama, kehidupan akhirat. Tapi dia tinggal tak kehidupan dunia, dia tak tinggal. Dia masih lagi mencari nafkah dan sebagainya sebagai tanggungjawab dia. Tapi kehidupan akhirat itu yang diutamakan. Tuhsyarun ini perkataannya ha, shin, ra. Kan? Terjemah letakkan dihimpunkan. Dia ada satu lagi jama'ah. Jama'ah ni lebih tepat terjemahannya himpun. Perkataan hasyara ataupun tuhsyarun ini, dia kalau kita lihat pada penggunaan dia digunakan kalau contoh seorang pengembala nak menghalau binatang gembalaan dia. Perkataan yang digunakan adalah tuhsyarun. Dia tak gunakan tujma'un, dia tak gunakan pengembala itu menghimpunkan binatang gembala dia, bukan. Dia tak gunakan tujma'un. Dia gunakan tuhsyarun. Perbuatan pengembala menghimpunkan gembalaan dia itu namanya hasyara ataupun tuhsyarun. Maka kita nanti akan dihimpunkan oleh Allah Azza wa Jalla ibarat gembala-gembalaan. So kita disebut ni macam gembalaan nanti yang akan dihimpunkan balik oleh Allah Azza wa Jalla. So kalau kita rasa kan apa yang kita buat pada ibadah haji itu, duit yang kita keluarkan tu banyak, kita rasa aku dah banyak dah berjasa dengan agama ni sebab aku keluar puluhan ribu untuk haji ni, lalu kita rasa hebat di hadapan Allah Azza wa Jalla dengan duit yang kita dah keluarkan ataupun dengan apa yang telah kita lakukan, maka tuhsyarun ingatkan kita balik, kita nanti akan dihimpunkan seperti lembu ataupun kambing. Lembu ataupun kambing. Tuan gembala itu dia tak kisah lembu, kambing, dia tak kisah apa yang bagi dia semua sama. Lembu, kambing sama je dalam
kumpulan tu tak ada siapa yang lebih satu sama yang lain. Begitulah kita nanti bersama dengan orang lain. Maka ini ingatan haji dalam beberapa ayat yang kita lalu dipenuhi dengan ayat suruhan dan juga larangan, dan ayat terakhir ini Allah ingatkan tentang terus fokus kepada membina dalaman. Bahagian spiritual itu perlu terus diperkukuhkan. Lebih-lebih lagi bila dah balik ke tempat sendiri, ia cabaran yang lebih besar. Maka selama mana kita memakai title haji itu, maka selama itulah ingat aku kena selalu maintain apa yang kena buat waktu time haji itu. Kena jaga cakap, kena jaga perbuatan, jangan buat dosa-dosa kecil, jangan duk bertengkar dengan orang, jangan duk marah-marah, kan? Jangan buat benda yang tidak bermanfaat, benda yang lara. Semua yang kita buat waktu haji itu, untuk kita yang telah menunaikan haji, itu yang perlu dikekalkan. Untuk hingga nanti bertemu dengan Allah Azza wa Jalla, maka dia adalah satu title yang perlu diusahakan, dipertahankan. Bukan kita seronok dengan panggilan, orang panggil kita haji, lalu kita berasa aku dah selesai dah buat haji, dah habis dah. Dia macam orang dah habis solat lah. Orang dah habis solat, dah tak kisah, boleh buatlah apa yang dia nak lakukan. Wallahu ta'ala alam. Itu saya kongsikan pada malam ini, moga manfaat dapat diambil. Berbaki beberapa hari kita berada pada bulan Zulhijjah, kita nak meneruskan amal-amal kebaikan dalam apa pun bentuk, dan ia